Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم العقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi subuh yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di alam maya untuk kita sama-sama berada dalam kuliah subuh dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagaimana kita hendak mengenal jalan-jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti biasa kita akan lebih santai. Kalau ada soalan-soalan yang ingin diajukan, kalau ada pertanyaan, boleh letak di ruang komen dan insya-Allah kita akan jawab daripada masa ke semasa, insya-Allah, ya. Tajuk kita pada hari ini adalah jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita sedia maklum, kehidupan kita di dunia ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ciptakan alam ini bukan untuk kita mengenal alam ini semata-mata, tetapi untuk mengenal siapa di sebalik alam ini. Maksudnya, siapa yang menciptakan alam ini. Mata kasar kita melihat kepada alam buana ini, tetapi hati kita ingin memandang siapa yang menciptakannya, siapa yang mengawalnya, siapa yang mengawasinya, siapa yang menggenggam segala urusan, siapa yang memerintahnya, siapa yang mentadbirnya, siapa yang menentukannya, siapa yang menetapkannya, siapa yang menggerakkannya dan siapa yang mendiamkannya, siapa yang menghidupkannya dan siapa yang mematikannya, siapa yang meninggikannya dan siapa yang merendahkannya, siapa yang memuliakannya dan siapakah yang menghinakannya, siapa yang mendekatkan, siapa yang menjauhkan, siapa yang membahagiakan, siapa yang membahagiakan dan siapa yang mencelakakan, siapa yang meluaskan dan siapa yang menyempitkan, siapa yang melapangkan dan siapa yang menghimpitkan, ya. Jadi mata kasar kita tidak ingin berhenti kepada melihat alam kemudian terhenti di situ. Kalau hanya terhenti di situ, bermakna kita masih belum mencari jalan pulang kepada Allah. Kalau mata kasar kita melihat alam dan terhenti kepada alam, bermakna kita masih belum bersungguh, masih belum serius untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih belum jujur untuk benar-benar tiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersungguh serius di dalam pencariannya untuk tiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berusaha untuk melihat
alam ini dengan mata kasarnya, dalam masa yang sama dia menghubungkan hatinya itu yang sedang dahaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya itu yang sedang mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang ingin memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila hati itu telah disiapkan dengan tujuannya yang sebenar, ya, maka apa sahaja yang dilihat dengan mata kasar manusia, maka dia akan terhubung kepada apa yang ingin dicari oleh hati tersebut. Ya. Maka setiap zarah yang kita akan lihat di dunia ini akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia terhubung kepada hati yang ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui bahawa alam ini yang Allah Taala ciptakan daripada tiada kepada ada adalah untuk mengenal siapa yang mengadakannya. Maka hati tersebut sentiasa peka, hati tersebut sentiasa berada dalam keadaan sedar bahawa tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah untuk mengenal pencipta. Dan untuk hati itu bercinta pula dengan pencipta tersebut. Maka dengan alam ini dia menjadi tempat berkenalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amat berbahagia seseorang yang menjadikan alam ini adalah tempat dating dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat untuk dia kenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ianya tidak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sungguh pun alam ini bukan Tuhan dan Tuhan pun bukan alam. Ya, tetapi alam ini tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana alam ini tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cara pandang kita kepada alam ini adalah jangan dengan cara pandang yang terpisah. Ya. Cara pandang hati yang terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi orang yang ghaflah. Dia menjadi orang yang lalai. Apabila dia melihat alam ini dengan mata kasarnya tetapi hatinya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini namanya orang yang lalai, orang yang ghaflah. Ya. Maka setiap masa yang dia gunakan di atas dunia ini di atas ghaflah, ianya tidak dikira sebagai umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana ia akan berlalu begitu sahaja menjadi haba'an mansura. Ianya menjadi sesuatu yang sia-sia, ia menjadi sesuatu yang seolah-olah tak dikira, seolah-olah itu umur kita yang tiada. Ya. Umur kita yang dikira ada adalah umur yang kita lalui, yang mana hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Untuk hati berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ulama ahlullah mengatakan yang pertama, hendaklah hati itu menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyaksikan perbuatan Allah. Ini adalah pintu gerbang yang pertama. Jalan menuju Allah. Pertamanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini adalah gerbang yang pertama. Bagaimana caranya? Iaitu apabila kita melihat sesuatu, kita nampak Allah yang sedang perbuat perkara tersebut. Sebab tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan, fa innahu laisa fil wujudi illa Allah wa af'alahu. Tidak ada di dalam wujud ini kecuali Allah dan perbuatannya. Ya, sebab tak ada satu pun yang terpisah. Yang akhirnya perbuatan itu pun tidak terpisah daripada pelaku perbuatan tersebut. Maka kita ingin tenggelamkan dalam diri kita dalam lautan ketauhidan. Kita ingin karamkan diri kita di dalam lautan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin renang samudera rohani yang tidak terbatas, tidak bertebing, tidak bertepi, tidak berdasar. Lalu kita tenggelam dalam percintaan yang hebat. Percintaan dengan yang kerana cintanya menciptakan kita, yang kerana cintanya dia menciptakan alam ini, yang kerana cintanya dia menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka menciptakan itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi gerbang yang pertama ulama sufi ataupun ulama ma'rifatullah mengatakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena betul-betul sebatikan jiwa kita dengan perbuatan Allah, sibukkan hati kita dengan perbuatan Allah, perbuatan Allah. Lihat apa sahaja yang bergerak, Allah yang menggerakkan. Apa sahaja yang diam, Allah yang mendiamkan.
Apa sahaja yang hidup, Allah yang menghidupkan. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sahaja yang mati, maka Allah yang mematikan. Ya. Siapa yang mendegupkan jantung kita pada saat ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mendenyutkan nadi kita pada saat ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memperdengarkan kita terhadap video yang sedang berlangsung sekarang, dan siapa yang menjadikan kita dapat menonton, dapat menyaksikan, dapat melihat, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak macam perbuatan kita melihat, tetapi siapa yang memperlihatkan kita? Ya, kita melihat, tetapi siapa yang memperlihatkan kita? Ya, kita mendengar, tapi siapa yang memperdengarkan kita? Jadi kita kena faham di sebalik alam ini, hakikat perbuatan adalah milik siapa? Siapa pelaku yang sebenar? Siapa pembuat yang sebenar? Siapa penggerak yang sebenar? Ya. Apabila akal kita berfungsi, siapa yang memperfungsikan akal kita? Sebab untuk memperfungsikan itu perbuatan, untuk memperdengarkan kita itu perbuatan. Jadi apabila kita sudah tenggelam dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila sebati dalam lautan perbuatan, maka dia akan bawa kita kepada lautan ketauhidan yang lain. Kerana lautan ketauhidan ini dia tidak ada penghujung. Dia tidak ada penghujung. Hanya saja dia ada tahap-tahapnya. Seseorang yang renang dalam lautan ketauhidan, dia akan tiba kepada suatu garis yang kemudian dia akan dapati ada lagi samudera ketauhidan yang lebih luas lagi setelahnya. Kemudian dia akan berenang. Dia akan sampai kepada suatu garis yang dia rasa dia sudah sampai kepada penghujung, tetapi di situ ada lagi samudera lautan yang lebih luas lagi daripada sebelumnya. Demikian seseorang yang mencari Allah, dia akan sentiasa dahaga dan dahaga. Demikian Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaih mengatakan, barang siapa yang berenang dalam lautan ketauhidan, maka tidak menambahkan kepada dia kecuali dahaga dan juga haus. Maksudnya dia akan menjadi lebih dahaga lagi kepada Allah. Dia akan menjadi lebih rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan, aku terjun dalam bidang ilmu akidah, aku jumpa di mana tepiannya. Aku terjun pula dalam bidang fikah, aku jumpa di mana tebingnya. Tetapi apabila aku terjun ke dalam lautan tasawuf, maka aku tidak jumpa dasarnya. Aku tak jumpa tebingnya, aku tak jumpa tepiannya. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf, kemuncaknya adalah dia menuju kepada ketauhidan. Lalu ketauhidan adalah lautan yang tidak bertebing. Ya? Lautan yang tidak bertebing. Maka alam ini segalanya adalah termasuk dalam lautan ketuhanan. Alam ini segalanya adalah terangkum di dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, lautan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, lautan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita ingin menyaksikan dengan hati kita zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud hakiki. Apabila kita memandang alam ini, ada sebenarnya lenyap tiada, kerana asalnya segalanya tiada. Lalu kita memandang alam ini pada asalnya, pada sifat aslinya, iaitu tiada, maka di situ adalah pintu dan juga jalan untuk kita melihat siapa yang wujudnya sedia ada, wujudnya tiada permulaan. Apabila kita melihat alam ini ada permulaan dan dia berhajat kepada yang menciptakan dia untuk memulakan kejadiannya, maka kita akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita. Maka zat dunia ini, zat alam ini akan lenyap di hati kita. Kerana hati kita hanya terpaku kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk sampai kepada penyaksian zat seseorang itu kena sebatikan dahulu dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas perbuatan, dia akan melihat, Allah Taala akan bukakan hati dia kepada cahaya-cahaya kefahaman yang dia akan lihat di sebalik perbuatan Allah ada nama-namanya. Ya. Apabila dia melihat alam ini segalanya ada nama-nama. Setiap daripada sesuatu ada nama-nama Allah Ta'ala di situ. Dan setiap benda yang berada di dunia ini semuanya bernama. Dan setiap yang bernama itu kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang seperti apa? Al-Mujid, yang maha mewujudkan. Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Al-Mannan, yang maha menganugerahkan. Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Al-Qabid, yang maha menyempitkan. Al-Basit, yang maha melapangkan. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan.
Al-Mumit, yang maha mematikan. Al-Mu'izzu, yang maha memuliakan. Al-Muzillu, yang maha menghinakan. Maka alam ini segalanya tidak ada satu pun yang terlepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama ma'rifatullah mengatakan bahawa apabila seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal setiap jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Tak silap saya, ini adalah perkataan daripada Imam Zunnun Al-Misri rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan, kalau kamu kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu akan kenal setiap jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dimaksudkan oleh beliau? Yang dimaksudkan oleh beliau ialah apabila seseorang itu mengenal Allah, iaitu dia akan mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal nama-nama Allah, dia mengenal sifat-sifat Allah, dan dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dipandang alam ini, tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kesan, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah ke atas segala setiap sesuatu. Segalanya dalam qabdah, dalam genggaman Ar-Rahman, dalam genggaman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Maka apabila seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengenal Allah, seseorang kena kenal perbuatan Allah, dia kena kenal nama-nama Allah, dia kena kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengenai zat Allah Subhanahu wa taala, ilmu berkenaan dengannya. Bila dia dapat ilmu tersebut, maka di situ menjadi suatu pintu untuk dia mengorak langkah, untuk dia mengorak langkah supaya dia setkan di hatinya, supaya dia aktivetkan jiwanya, supaya kalau nampak apa sahaja dengan mata kepalanya, dia tidak ingin pandangan tersebut berlalu begitu sahaja, kecuali dia menghubungkan dengan jiwanya yang menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya-cahaya itu kita perlukan. Ilmu adalah cahaya. Ya, bila kita kata ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkisar kepada perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan zat Allah taala. Apabila kita mengenal perincian dan juga kupasan berkenaan dengan perbuatan, nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan melihat bahawa rupanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak nafas-nafas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang saja yang kita lihat, kita nampak di situ adalah pointer yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pointer itu sendiri tidak berpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita nak tenggelam di dalam lautan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak memandang diri kita. Hatta wujud diri kita adalah di dalam kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyaksian hati kita. Penyaksian hati kita adalah kekuasaan kita tenggelam di dalam kekuasaan Allah. Kewujudan kita tenggelam dalam kewujudan Allah. Kita tidak ada daya upaya. Kita tidak ada kekuatan. Segalanya tenggelam dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan, kecuali semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita lihat segalanya adalah dengan kacamata dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ianya kita akan dapat rasakan suatu bentuk kebersamaan. Kita akan dapat rasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat rasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat rasakan keintiman Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati kita sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sentiasa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang dicahayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan dapat mendengar perbicaraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu akan dapat menangkap hal-hal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jiwanya. Dan jika seseorang itu mendengar apa-apa perbicaraan pada hatinya, maka jangan disimpan, maka dia perlu merujuk kepada orang-orang yang arif. Ya, jika seseorang apabila sudah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan isyarat-isyarat di dalam hati, dia dah mula mendengar perbicaraan-perbicaraan
ghaib, maka dia perlu merujuk kepada orang-orang yang arif. Jangan biarkan pada zaman dahulu, sejak zaman dahulu, ulama-ulama ma'rifatullah, mereka sentiasa memberikan pengajaran kepada anak-anak murid mereka, dan mereka sendiri mengamalkan, iaitu apabila mereka mendengar perbicaraan ghaib dalam jiwa mereka, mereka akan terus tulis, ya, supaya benda itu tak terlupa, ya, ya. Dan apabila tulis, untuk apa? Untuk dia bertafakur tentang hal tersebut dan merujuk kepada orang yang arif. Kalau dia sendiri adalah orang alim, dia sendiri ada neraca syariat, dia ada neraca Al-Quran dan juga hadis, maka dia sendiri boleh bertafakur tentang apa yang dia dapat Allah Ta'ala campakkan ilmu di dalam jiwanya, perbicaraan-perbicaraan yang dia mula dengar di dalam jiwanya. Tetapi kalau dia bukan orang alim, dia bukan orang arif, dia tidak ada neraca ayat-ayat Quran, hadis dan sebagainya, maka dia perlu merujuk kepada orang yang mahir dalam hal ini, berkenaan dengan seluk beluk hati manusia. Ya, dia perlu sahkan perkara tersebut. Adakah perkara yang saya dapat ini melalui bukan melalui alam nyata. Kita ni tuan-tuan perempuan, kita ni pertamanya ada genetik. Kita ni ada genetik. Pertamanya kita ada baka. Kita ni orang Melayu ni kita ada baka. Kalau kita kaji sejarah, kita akan dapat tahu tok nenek moyang kita ni orang-orang yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tuan-tuan familiar dengan sejarah orang Melayu, kebanyakan orang Melayu mereka sentiasa banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kebanyakan adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Awaluddin ma'rifatullah. Orang-orang Melayu sangat menekankan aspek permulaan agama adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faktor baka yang baik di kalangan orang Melayu, ataupun yang lain-lain daripada bangsa lain, ya. Kadang-kadang tok nenek moyang kita ni ada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wali-wali Allah. Jadi genetik tu tidak ada dalam diri kita, dan kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab genetik tersebut untuk kita mudah untuk bermimpi berjumpa dengan rijalul ghaib, dengan orang-orang ghaib yang mengajarkan kepada kita dalam mimpi kita. Baik, kalau bukan dalam mimpi, kadang-kadang dalam terjaga, kadang-kadang dia boleh datang kepada kita untuk mengajarkan perkara-perkara dan juga ilmu-ilmu yang tertentu, ya. Jadi dia mendapat ilmu bukan melalui alam nyata, tetapi dia dapat ilmu melalui alam ghaib. Dan ini adalah sesuatu yang dibincangkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan memang salah satu bentuk penerimaan ilmu dalam agama Islam, yang ini orang barat tidak dapat terima. Imam Ghazali dan juga seluruh ulama-ulama sufi mengatakan satu cabang untuk mendapat ilmu adalah melalui ghaib, daripada perkara ghaib, melalui ilham, dipanggil sebagai ilham, dipanggil sebagai ilmu ladunni. Wattaqullah yu'allimukumullah. Apabila kamu takut Allah, maka Allah akan ajarkan kamu dengan suatu ilmu yang bukan melalui perantaraan luar, tapi Allah Ta'ala terus campak ke dalam diri kita, sama ada melalui perbicaraan yang kita dengar, ataupun Allah campakkan cahaya kefahaman dalam jiwa kita, ataupun melalui mimpi yang kita dapat. Namun kita kena merujuk kepada ulama daripada ulama yang hidup di alam nyata. Dan ulama yang kita nak rujuk adalah yang faham tentang seluk beluk makrifat. Ya, kita bertanya kepada orang yang tidak faham makrifat, bila dia dengar sahaja dapat ilmu daripada alam ghaib, terus disesatkan nanti. Ya, terus segala perbincangan Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Hujwiri, Imam Zunnun Al-Misri, semuanya tertolak tepi habis semua. Ya. Kerana Imam Ghazali dalam kitabnya Ajaibul Qalb, keajaiban hati, beliau menekankan bahawa hati ni begitu ajaib kerana dia sentiasa terdedah kepada alam ghaib. Kerana itu dia dapat menangkap hal-hal dan juga ilmu-ilmu daripada alam malakut, alam ghaib. Dan perkara itu tidak mustahil. Perkara itu bukan suatu yang mistik, yang tahyul dan sebagainya. Tidak, ianya berlaku. Cuma ada paduan dan pedoman ulama-ulama. Bila dia mendapat ilmu yang tersebut,
maka dia kena merujuk kepada ulama yang zahir. Macam mana pun kita kena menuntut ilmu. Kita kena menuntut ilmu daripada ulama zahir. Jangan hanya kerana kita sudah mendapat ilmu daripada gaib lalu kita tinggalkan majlis-majlis ilmu. Itu adalah keterpedayaan. Kerana kita kena tahu apa saja Allah Taala datangkan di dunia ini, dia boleh menjadi ujian kepada kita. Hatta kita jumpa wali-wali Allah pun dalam keadaan yaqazah ataupun dalam mimpi. Itu semua boleh menjadi antara istidraj, umpanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ia boleh menjadi nikmat. Kalau nikmat, maka dia menjadi lebih dekat pada Allah, dia dapat merasa kehambaan dirinya, lebih tawaduk. Tapi seseorang yang tanpa bimbingan, dia dapat hal-hal tersebut, patutnya untuk perkara itu jadi bimbingan kepadanya menuju Allah, tetapi dia dah salah guna. Yang ini dia merasakan dirinya hebat, dirinya sudah dapat ilmu terus gaib, tak perlu lagi majlis-majlis ilmu, tak perlu lagi ulama zahir, tak perlu nak belajar kitab lagi, maka akan mudah terpedaya. Walaupun dia jumpa rijal gaib dan sebagainya, dia boleh terpedaya. Jangan lupa syaitan sentiasa mengelilingi kita. Jangan lupa syaitan sentiasa masuk dalam diri kita, boleh mengalir dalam diri kita seperti mengalirnya seperti darah mengalir. Jadi kadang-kadang kerana keberkatan baka yang kita ada, kerana keberkatan genetik yang kita ada, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapat hal-hal yang hal kefahaman-kefahaman yang gaib. Kita lebih menangkap kepada perkara-perkara yang gaib. Genetik, ini genetik. Genetik baka-baka yang baik, maka kadang-kadang nenek moyang kita yang baik, yang wali Allah Ta'ala tu datang kepada kita untuk nak bagi pedoman kepada kita. Kadang-kadang nak mengajarkan kepada kita. Itu tidak mustahil. Itu sesuatu yang tidak mustahil. Ianya boleh berlaku, tetapi kita kena faham guideline dia. Bila kita dapat perkara-perkara tersebut, kita kena rujuk kepada orang-orang yang mengenal, orang-orang yang arif. Mengenal apa? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak merujuk, kerana kadang-kadang yang datang tu entah daripada syaitan. Betul, kita baka baik, tapi kalau yang datang tu daripada syaitan, kita kena merujuk juga. Jadi apabila kita merujuk, dan ulama itu sahkan, baik katakan kita dapat amalan daripada alam gaib, maka amalan tersebut betul ke tak mengikut parameter Al-Quran dan juga hadis. Kita kalau betul kita nak amalkan, boleh diamalkan, tak menjadi masalah. Kalau ia menyilap, maka ianya maka ditinggalkan. Kemudian ada kefahaman-kefahaman perbicaraan, katakan tuan syekh ataupun ustaz, saya mendapat kefahaman bahawa ada perbicaraan kata begini. Betul ke hal tersebut? Apakah kupasannya? Apakah huraiannya? Contohnya, katakan kita berzikir, kita sucikan hati kita dengan istighfar, dengan banyak selawat, dengan banyak la ilaha illallah. Dan kemudian Allah SWT cahayakan hati kita. Apabila hati itu bercahaya dan dia nampak cahaya tersebut. Nampak tersebut bukan mata kasar, semua dia akan nampak dalam dalaman dia, katakan dengan mata hati dia. Apabila cahaya tersebut terang, tiba-tiba penghujung yang dia dapat lihat adalah Muhammad. Penghujung yang dia nampak adalah Muhammad. Jadi apa penerangannya? Ini saya bagi contoh saja, banyak lagi hal-hal yang lain. Katakan dia berlakunya pencerahan jiwa. Pencerahan itu dia akan bawa kepada suatu alam yang lain, suatu dimensi yang lain, satu dimensi berlapis-lapis. Dia akan berlapis sebab alam ni Allah ciptakan memang berlapis-lapis. Jadi hati kita tu dia akan tembus lapisan-lapisan yang ada pada alam tersebut. Alam ini yang Allah ciptakan berdimensi-dimensi dengan begitu hebat sekali, dia dapat menembus. Dan dapat tembus dan tiba-tiba kemuncaknya adalah Muhammad. Jadi apa maksud dia? Jadi di situ kita boleh tanya kepada orang-orang yang arif. Kenapa saya dalam kemuncak berzikir nampak Muhammad? Kenapa? Jadi
Demikian. Tadi ada soalan, tapi saya boleh tak ke atas sikit. Soalan daripada Tuan Sidi Ar-Rashid. Tergelincir dari jalan menuju Allah Ta'ala, apakah boleh dapatkan semula kasih sayangnya? Baik. Alam ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cintanya. Ya. Dengan cintanya. Dan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila Allah Ta'ala ciptakan alam ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenalkan nama dia Al-Ghafur. Ya. Jadi Al-Ghafur. Jadi nama Allah SWT itu ada pada alam ini, iaitu yang Maha Pengampun. Apabila Allah Ta'ala Maha Pengampun, maka manusia di atas dunia ini secara lumrahnya akan sentiasa tergelincir, akan sentiasa terlupa, akan sentiasa tersungkur, sehingga dia terbuat dosa, terlanjur melakukan maksiat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, manusia hendaklah sentiasa menjaga dirinya, ya. Sentiasa menjaga menjaga dirinya daripada terjatuh ke dalam maksiat, ya. Tetapi ya, saban waktu manusia akan tersungkur juga, ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin mengenalkan namanya Al-Ghafur, supaya manusia tadi mengenal Allah yang namanya Al-Ghafur, maka dia mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita melihat diri kita ini, kita dah mula ada komitmen dengan agama, tetapi masih lagi bermaksiat. Kita sudah solat, tetapi masih fahsyak dan munkar ni masih mainan lagi, mainan hidup kita. Fahsyak dan munkar masih mainan. Solat sudah, ya, dah mula khidmat agama pun sudah, komitmen agama pun dah sudah mula datang, tetapi masih lagi berdosa dan bermaksiat. Ya, manusia hendaklah, kalau begitu manusia itu kena sentiasa menjaga dirinya supaya tidak terjatuh ke dalam dosa. Tetapi apabila dia tergelincir dalam dosa, bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menggelincirkan dia. Tetapi kita jangan menyalahkan Allah. Memang betul Allah yang menggelincirkan, tapi jangan menyalahkan Allah. Maksud di situ adalah supaya kita tahu yang kita ni tidak sempurna. Ya, bila kita dah mula bagi komitmen agama, akan datang rasa keakuan diri. Apabila kita dah mula ada komitmen ibadah, maka kita dah mula rasa aku baik, aku hebat. Apabila kita dah mula ada amalkan zikir, dah baca wirid, kan? Dah mula dinampak istiqamah, maka dia akan rasa bangga diri, ya. Itu dah memang sesuatu yang ada dalam diri manusia, tidak dapat tidak. Dia akan bangga dengan amal dia, dia akan bangga dengan ilmu dia, ya. Tetapi apabila seseorang itu terus baiki hati dia, ya, baiki hati dia, dia melihat bahawa aku banyak kekurangan, kelemahan, aku masih banyak dosa dan juga maksiat, maka jadikan itu sebagai tapak untuk kita melihat bahawa diri kita bukan orang yang baik, untuk kita sendiri bersangka buruk kepada diri kita. Lalu kita menjadi nafsu kita adalah nafsu lawamah, iaitu sentiasa mencela diri kita. Kita jangan reda dengan diri kita. Reda dengan diri adalah pintu kepada untuk berjauhan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan puas hati. Apa maksud jangan reda dengan diri kita? Maksudnya kita jangan puas hati dengan diri kita. Aku baik, aku dah bagus, aku dah beramal. Tengok orang lain berapa ramai lagi orang tak beramal. Tengok lagi adik-beradik aku pun bukan beramal. At least aku dah beramal. At least aku dah mula ada, dah pakai tudung, dah ada ijazah zikir, aku dah ada sanad ini, sanad itu. Ya, dia boleh bangga diri, dia keakuan diri, ya. Jadi tapi apabila seorang itu sentiasa perbaiki, yang mana dia banyak lagi dosa dan juga maksiat, maka itu akan melenyapkan rasa keakuan diri, ya. Itu sebenarnya pun satu bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk dia terus menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sikap hati yang betul. Apa yang saya ingin tekankan di sini, bagaimana sikap hati kita. Ada orang yang dia melihat, okey, dosa ni memang Allah mengizinkan untuk kita lenyapkan keakuan diri, kalau gitu tak apalah berdosa. Itu sikap hati yang salah. Maksudnya dijadikan itu sebagai alasan untuk dia terus berdosa. Sebab apa? Sebab Allah nak sucikan aku supaya aku tak ada rasa bangga diri. Kalau gitu tak apalah aku berdosa.
Itu sikap hati yang salah. Sikap hati yang betul bermakna dia membenci dosa tersebut, dia mengetahui itu adalah taman larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita tak boleh masuk. Taman larangan ni dia kat situ pun, kat situ tempat kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ingin mencemarkannya. Tetapi kalau kita tergelincir juga, termasuk juga ke dalam taman larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kita bertaubat. Seperti seseorang yang tahu ada hospital, maka dia jangan cederakan diri dia sebab dengan alasan hospital ada apa, doktor ada apa, surgeon ada apa. Tak apalah dia nak cederakan diri dia, luka-lukakan diri dia. Ini satu sikap yang salah, bukan? Jadi Allah kenalkan nama dia Al-Ghafur bukan untuk kita terus berdosa, tapi untuk kita apabila terjatuh dalam dosa, lalu kita ketuk pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sudah tentu seseorang yang tergelincir, dia masih ada harapan yang besar untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Taala menerima dia, Allah Taala ampunkan dia. Dan kalau Allah Taala nak ubah seseorang, dia tak perlu bertahun-tahun, tetapi beberapa saat saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh menukarkan kehidupan seseorang. Tetapi dengan syarat hati itu benar-benar jujur inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala melihat kejujuran hati. Siapa yang betul-betul nakkan Allah, siapa nak dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran hati itu yang menyebabkan jalan pintas seseorang itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada soalan di sini, kenapa umat-umat daripada saudara Nabil Jamaluddin, kenapa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak mendapat keistimewaan seperti kita? Jadi bagaimanakah kita menerapkan rasa keadilan Allah Subhanahu Wa Taala di situ? Baik, pertama sekali keistimewaan kita adalah kerana Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka umat kepada kekasih adalah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat ini umat yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat yang bongsu, umat yang paling bongsu. Jadi umat bongsu adalah umat yang paling dimanjakan, disayangi dan dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesinambungan dan juga keterkaitan kita dengan Habibullah, dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dicintai. Ya. Dan kita mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai, melebihi seluruh nabi-nabi yang lain, melebihi seluruh makhluk-makhluk yang lain. Tidak, hatta malaikat sekalipun, tidak ada yang Allah Ta'ala cinta melebihi cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Apabila Allah SWT menciptakan alam ini, Allah menciptakan dengan terbaik, dengan terbaik. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Apabila Allah ciptakan dengan yang terbaik. Maka Allah SWT mulakan penciptaan alam ini dengan hakikat nur Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT pilih Nabi Muhammad SAW melebihi seluruh makhluk-makhluk yang lain. Ya. Lalu tidak ada siapa yang dapat sampai kepada darjat seperti mana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada siapa boleh pertikaikan kenapa Nabi Muhammad lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang boleh mempersoalkan di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Nabi Muhammad dilebihkan berbanding nabi-nabi yang lain. Saya pun nak disayangi lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun nak dicintai lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah dah jadi Habibullah kemudian seolah-olah menutup pintu yang lain-lain untuk nak dapatkan kecintaan yang lebih tinggi lagi berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di situ kita kena faham. Wallahu yakhtassu min rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala memilih dengan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan mengistimewakan suatu golongan melebihi golongan yang lain mengikut ilmu Allah, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan la yus'alu amma yaf'al. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, tidak ada siapa yang boleh persoal kenapa aku lebihkan suatu kelompok dan kenapa aku rendahkan suatu kelompok. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah bahawa rasul-rasul itu kami ciptakan dan kami muliakan mereka melebihi manusia-manusia yang lain
lalu kami lebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu kepada seluruh rasul melebihi seluruh yang lain. Dan tidak ada siapa boleh pertikaikan aku, kata Allah SWT, kerana aku menciptakan dengan yang terbaik dan aku memilih di atas pilihanku, bukan dengan pilihanmu wahai manusia. Ya. Maka jika seseorang itu bertanya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham keadilan Allah Taala itu diatasi oleh kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah itu adalah diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bila diliputi oleh kasih sayang Allah, maka Allah lah yang berhak untuk memilih siapa di kalangan makhluknya untuk lebih disayangi berbanding makhluk yang lain. Sebagai apa? Sebagai satu sistem yang Allah Ta'ala letak pada alam ini untuk melihat di mana pintu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi orang-orang yang paling disayanginya. Pertama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi-nabi, para rasul, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama-ulama, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang saleh. Kemudian Al-Quran Allah Taala muliakan melebihi yang lain. Kemudian Allah SWT memuliakan hukum hakam syariat yang dibawa oleh Rasulullah melebihi seluruh hukum hakam perundangan di dunia ini. Kemudian Allah SWT memilih Kaabah berbanding rumah-rumah yang lain. Kemudian Allah Ta'ala pilih batu, namanya Hajar Aswad, melebihi yang lain-lain. Kemudian Allah Ta'ala pilih tanah Masjidil Haram, tanah yang berada di kawasan Masjidil Nabawi, tanah yang berada di Masjid Aqsa. Allah SWT memilih dan juga memuliakan berbanding melebihi tanah-tanah yang lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih air Zam-Zam melebihi air-air yang lain. Maka segalanya ini adalah pintu untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadilan Allah, itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menciptakan manusia melebihi jin. Kemuliaan manusia, Allah SWT mengatakan walaqad karramna bani Adam. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami telah memuliakan Bani Adam, memuliakan anak-anak Adam, keturunan Adam. Yakni kami telah memuliakan manusia di langit dan di bumi. Kami telah memuliakan manusia di lautan dan juga daratan. Melebihi para jin dan sebahagian daripada manusia melebihi para malaikat. Sebenarnya manusia adalah ciptaan Allah yang paling unggul sekali, melebihi seluruh ciptaan Allah termasuk malaikat. Dalilnya dalam surah At-Tin, Allah SWT menyebutkan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Taala mengatakan aku menciptakan manusia seunggul-unggul ciptaan. Jadi jin tidak boleh mempertikaikan kenapa manusia dilebihkan melebihi diri dia. Jin tidak boleh mempertikaikan. Jin syaitan tidak boleh pertikaikan kenapa Allah lebihkan manusia. Sebab bila Allah nak pilih, Allah sayang, Allah pilih siapa kelompok yang Allah Ta'ala nak. Dan tidak ada siapa boleh pertikaikan. Malaikat pun tidak pernah pertikai Allah. Malaikat pun tidak pernah pertikai Allah SWT kenapa memilih manusia. Jangan kata malaikat pernah pertikai. Kalau malaikat pernah bertanya kenapa nak ciptakan khalifah di atas muka bumi, itu bukan pertikai. Itu nakkan ilmu daripada Allah SWT. Nak dahaga ilmu kepada Allah SWT. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah derhaka pada Allah dan tidak mempertikaikan Allah sedikit pun. Maka seperti mana malaikat dan juga para jin syaitan tidak boleh mempertikaikan kenapa Allah pilih kita manusia melebihi yang lain-lain, maka demikian juga umat-umat yang terdahulu mereka tidak akan pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa Allah Taala pilih kita berbanding umat-umat yang lain, kerana Allah lah yang pilih. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa nabi-nabi yang pertikaikan Allah SWT kenapa pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi berbanding mereka nabi-nabi yang lain. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan itu sebagai suatu hikmah yang indah di sebalik penciptaannya. Jadi manusia dapat tahu layer upon layer, lapisan demi lapisan, pintu demi pintu untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sukar bangun malam berpunca dari dosa dan maksiat? Ya, betul.
seorang ulama sufi didatangi oleh muridnya mengatakan, kenapa saya susah untuk bangun tahajud dan sebagainya. Maka beliau mengatakan, ini adalah disebabkan badan kamu liat dan juga berat, disebabkan dosa dan juga maksiat yang kamu lakukan. Jadi dosa dan maksiat menjadi suatu belenggu yang ikat kuat. Jadi seseorang yang pemaksiat, untuk dia bangun tahajud malam, dia perlukan mujahadah yang lebih untuk dia lawan kelihatan untuk dia bangun tahajud malam. Ya. Soalan daripada saudara Adib Aiman Azmi, bagaimanakah cara terbaik untuk mendapatkan kejujuran hati tersebut? Baik, kejujuran ini ianya datang dengan proses. Ya. Kejujuran hati dipanggil sebagai sidik. Sidik, as-sidqu ma'allah. Dipanggil as-sidqu ma'allah. Untuk mendapat kejujuran hati, ia perlu mendapatkan limpahan kejujuran tersebut, limpahan cahaya daripada orang-orang yang soleh, ya, daripada orang-orang yang soleh. Pertamanya dengan ilmu, yang berkaitan dengan rohani, ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan hati. Bila kita mendengar ilmu-ilmu tersebut, dia akan spark hati kita untuk kita mula bertafakur untuk mendapatkan suatu kehidupan yang hati kita ingin jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak berbicara sesuatu tetapi kita sendiri yang bertentangan dengannya. Contohnya apabila kita ucap Allahu Akbar, kita solat, katakan, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar, tetapi apa yang sibuk dalam hati kita itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh lidah. Maka dalam masa yang sama dia berdusta, dia tidak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia takbir Allahu Akbar, dia kata Allah Maha Besar, tetapi apabila dia berada di dalam istana solat, dia berada di hadapan balairung Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci, majlis ketuhanan, tiba hatinya yang sedang diawasi oleh raja kepada segala raja sedang sibuk memikirkan keduniaan. Hatinya itu sedang sibuk berlegar, berfikir tentang hal-hal duniawi, hal-hal makhluk, dan hatinya berpaling daripada Khaliq. Hatinya sibuk dengan hal-hal kejadian dan makhluk, dan hatinya meninggalkan Khaliq, pencipta. Ya. Maka di mana kejujuran hati? Di mana kejujuran di sebalik Allahu Akbar? Na'udzubillahi min zalik. Apabila mulutnya cakap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati dia masih fikir kereta, bermakna kereta lebih besar. Apabila hati dia fikir pasal hutang, bermakna hutang lebih besar. Hati dia fikir pasal makanan, bermakna makanan lebih besar. Apabila hati dia fikir pasal kereta, rumah lebih besar. Hati fikir pasal anak lebih besar. Hati fikir pasal duit lebih besar. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang kita nak tetapkan pada hati kita, siapa yang lebih besar kepentingannya? Besar di sini bukan besar daripada segi saiz, besar daripada segi kepentingan dia, kemuliaan dia. Dia lebih penting dalam hidup kita. Adakah yang lebih besar kepentingannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hati itu disibukkan dengan hal-hal keduniaan? Ya, kejujuran hati itu pertama kita ambil ilmu daripada ulama-ulama yang jujur. Ya. Ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang betul memperhatikan tentang seluk-beluk hati. Ulama yang benar-benar menekankan aspek kerohanian, menekankan jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil ilmu daripada orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, Allah SWT mengatakan berdamping. Dia berdamping dan bersama dengan orang-orang yang jujur hatinya. Ya, sebab berdamping ni dia ada dua. Satu, kita duduk dalam majlis ilmu dia, kita ambil ilmu dia. Kedua, sekaligus duduk dalam majlis ilmu itu pun berdamping, tapi ada lagi yang khusus, iaitu kita bersama dengan dia. Kita kenal dia, kita
kita dapatkan nasihat daripada dia secara direct dan sebagainya. Kalau kita dapat jumpa dia, kita dapat jumpa, kan. Kalau kita dapat salam dia. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah kamu orang-orang yang jujur hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'as sadiqin. As-sadiqin adalah orang-orang yang as-sidqu ma'allah. Sebab dan tingkatan wali Allah yang paling tinggi dipanggil siddiqin. Tingkatan wali Allah yang paling tinggi dipanggil sebagai siddiqin, iaitu orang-orang yang sangat jujur hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang bukan main-main dengan Allah. Hati yang betul-betul serius untuk dapatkan Allah. Di dunia ini betul-betul dia nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang dilakukan di dunia ini dinakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya kerana Allah. Dihidup kerana Allah dan dimati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kita ambil ilmu kejujuran hati ini, nama dia ada dalam ilmu tasawuf. Jadi kita kena dapatkan ilmu tasawuf. Dan yang kedua, kita kena berdamping dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, supaya cahaya mereka yang melimpah, kerana pendampingan tersebut, keberkatan pendampingan itu menyebabkan kejujuran hati kita dapat terkeluar. Kejujuran tu sebenarnya bukan daripada luar ke dalam. Dia dah ada kat dalam tapi dia tersembunyi. Dia perlu diaktifkan. Tapi melalui kita kena ambil ilmu daripada luar, kita kena belajar ilmu, kita kena berdamping dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Lalu keberkatan itu yang akan cungkil kejujuran yang memang terpendam, dia cuma tertutup sahaja. Kan? Dia akan unleash apa yang berada dalam internal kita. Ya. Soalan yang berikutnya, Ustaz baca komen kat mana? Dekat phone. Saya dah lama nak buka di laptop, jadi kalau puan ada pakai phone, boleh jadi puan tak slidekan yang bahagian komen. Patut cuba puan tekan bahagian komen untuk letakkan soalan. Bagaimana mahu kekal istiqamah hijrah jika environment masih kurang baik? Seseorang yang benar-benar jujur, ya. Seorang yang benar-benar jujur nakkan Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia berada dalam environment yang tidak membantu dia untuk berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu berpindah. Dia perlu berpindah ke tempat yang lebih baik, yang lebih membantu. Dia perlu berhijrah ke tempat yang lain. Ini memang kebiasaan. Ini kebiasaan. Tetapi kalau hal tersebut adalah susah untuk berpindah tempat, susah, ya. Tapi sebenarnya itu cara yang terbaik, kan? Berpindah tempat. Kalau itu sesuatu yang sukar, maka tukar kawan. Tukar kawan. Kawan yang sentiasa ajak kita mengumpat, ajak kita bergosip. Kita tinggalkan dahulu bukan kerana kita lebih baik daripada mereka. InsyaAllah mereka lebih baik daripada kita. Cuma kita perlukan environment yang lebih baik. Ya, kita ada kawan yang jumpa saja mengumpat. Ini semua tak akan membantu perjalanan rohani kita. Jumpa saja bergosip, jumpa saja cerita khabar angin, si fulana, si fulan. Ini semua tidak akan membantu. Ya. Dan ataupun kita punya circle kawan-kawan kita adalah orang yang sentiasa lalai. Ya. Kalau berbicara semua bicara dunia. Perbicaraan semua perbicaraan dunia. Jadi di situ tidak ada sentuhan. Dengan kawan-kawan kita tak dapat sentuhan rohani. Jadi kalau kita pilih circle kawan kita yang komit dengan majlis-majlis agama, komit dengan para ulama, komit dengan majlis-majlis ilmu, kan? Kita usah-usah tengok macam mana kita dapat masuk dalam grup WhatsApp mereka, dapatkan apa, info-info berkenaan dengan ulama, info-info berkenaan dengan majlis-majlis ilmu, kan? Catatan ilmu yang mereka dapatkan. Maka kita dapat tukar circle kawan, itu suatu hal yang sangat baik.
dan perjalanan menuju Allah SWT. Dan ini sebenarnya dibincangkan di dalam ilmu tarikat. Ilmu tarikat ni memang ilmu untuk bagaimana kita dapat kawan-kawan yang memang sentiasa ingatkan kita untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan konsep tarikat tu sendiri memang itu. Maksudnya kita nak engage dengan orang-orang yang memang nak ke Allah. Jumpa je la ilaha illallah. Itu memang konsep tarikat, kurikulum. Sebab tu saya pelik kalau ada orang kata tarikat ni sesat dan sebagainya. Kan? Padahal untuk nak latih hati lebih dahsyat, lebih penting daripada nak latih perkara-perkara dunia. Tapi dalam perkara dunia kan kita kena kursus, kena nak jadi askar, dia kena duduk dengan orang-orang berani, masuk dalam hutan, perlu ada kos, nak jadi bomber, nak jadi doktor, dia kena duduk di tempatnya, housemanship dan sebagainya, untuk betul-betul dia jadi orang yang pakar dalam satu perkara tersebut. Ini kan lagi hal selok belok hati. Ini kan lagi selok belok hati. Kita tak dapat nak bawa diri kita seorang diri. Ya, payah. Tukar kawan. Tukar kawan. Bukan bermakna kita lebih baik daripada kawan tersebut, ya. Sekali lagi saya tekankan, sebab kita nak cari environment yang lebih baik. Kita tinggalkan kawan-kawan kita yang lain tu, yang selalu lalaikan kita, alpakan kita, dengan menganggap bahawa mereka lebih baik, dan mudah-mudahan mereka ada jalan yang lebih baik untuk mereka. Kita jangan menyangka bahawa kita lebih baik. Di situ nanti rosak pula hati kita, ya. Dan ya, kita akan mungkin terima cemohan, kita akan terima berbagai tomahan, kan? Kata-kata orang. Tak apa, kita mencari sesuatu yang lebih baik, kan? Sebab orang cemoh lah selalu, kita geng-geng dengan diorang, kita kamcing dengan diorang, tapi ni dah tak kamcing. Tak, untuk orang yang baru bermula berjalan menuju Allah, dia memang perlukan environment. Orang yang nak mengorak langkah, bermula nak menuju Allah, melainkan kalau dia dah lama dalam perjalanan, hati dah sebati. Bila hati dah kuat dengan Allah, biasanya setelah beberapa tahun, dia dah siap untuk, kalau hati dia dah siap kuat, dia sebenarnya dah boleh berdakwah, dia terjun balik ke tempat yang asal dia untuk berdakwah dah. Tapi untuk permulaan dia kena tukar dulu environment. Dia tak boleh, kalau tak nanti dia hanyut, nanti sama-sama hanyut, ya. Nabi SAW itu untuk terjun dalam bidang dakwah dan dilantik menjadi Nabi. Nabi SAW seclude, bagi dia tukar environment terus. Ini Nabi, ya. Berbulan-bulan di dalam Gua Hira, berbulan-bulan tukar environment. Sebab environment rosak di Mekah ketika itu. Orang Arab jahiliyah, mereka merosak. Jadi Rasulullah kena tukar dulu environment. Jadi berbulan-bulan di Gua Hira atas Jabal Nur. Siti Khadijah radhiyallahu anha hantar makanan naik atas. Kan? Kita semua pernah naik, insya-Allah, Jabal Nur. Kita tengok berapa tinggi Jabal Nur. Kita tengok macam mana gua tersebut. Berbulan-bulan Nabi SAW berada dalam Gua Hira untuk tukar environment. Kemudian bila hati Nabi SAW kuat, didakap malaikat, maka dia terjun dalam masyarakat. Nampak? Bagaimana soalan daripada Encik Zamri Abu Hassan, bagaimana untuk membezakan yang hadir secara gaib diri kita itu rijalul gaib ataupun syaitan? Baik daripada segi zahir kita tak dapat beza, ya. Sebab kedua-duanya boleh datang dalam lebih kurang sama. Rijalul gaib dia boleh datang dalam keadaan jubah, berserban, muka bercahaya. Syaitan pun boleh menjelma menjadi orang berjubah, berserban, muka bercahaya, datang, dia kata, mula-mula dia datang boleh jadi dia kasih amalan yang baik. Tetapi kalau dia nak berdaya, nanti dia datang, bila kita dah mula percaya dia, nanti dia akan bagi benda-benda yang songsang. Sebab tu kita perlukan pembimbing. Kita perlukan pembimbing dalam hal ni, ya. Sebenarnya untuk nak menentukan, untuk nak membezakan, akhir sekali adalah neraca syariat. Apa yang kita dapat daripada dia, bagaimana syariat kata, apa yang Al-Quran kata, apa yang hadis kata. Maksudnya parameter, kan? Boleh jadi amalan yang kita dapat tu memang tak dapat dalam hadis, kan? Tetapi parameter, adakah ianya selari dengan parameter Al-Quran dan hadis? Ya. Sebab kalau kita jumpa orang yang salah, nanti dia kata, oh ini tak ada dalam hadis, ini tak ajar dalam hadis, sudah ditolak bulat-bulat,
Ya, padahal itu bukan cara pendekatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan lagi dalam ulama sufi. Ya. Maksudnya adakah dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis? Apa yang kita dapat tersebut? Adakah ianya bertentangan? Adakah ianya selari dengan parameter? Adakah ianya cocok dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau okey, okey. Sebab tu kita kena ada pembimbing yang berilmu. Tanpa ada penguasaan Al-Quran dan juga hadis, ilmu apa yang didapati adalah sesuatu yang boleh menjadi berbahaya. Bukan saya cakap, tapi ulama sufi banyak cakap perkara ini, yang mana mereka sangat menekankan bahawa ilmu tasawuf yang kami bawa adalah kuat bertunjangkan dan berpaksi kepada Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya berselari mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang, tidak songsang. Ya, sebab itu kalau ada ulama sufi, kalau ada orang yang mendakwa diri dia sufi, ataupun dia membawa ilmu hakikat marifat yang tersongsang, cepat orang-orang ahli sufi yang hak akan dapat mengenal pastinya. Ya, akan cepat mengenal bahawa ini bukan di atas jalan yang hak. Ya, kerana ia ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tanda. Soalan daripada saudara Muhammad Nahar, macam mana kita nak tahu hati kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, ulama ahlullah mengatakan untuk seseorang itu mengetahui kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lihat bagaimana kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwanya, bagaimana kebesaran Allah. Kalau dalam dan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan kayu ukurnya kamu boleh lihat dalam solat. Kalau kamu angkat takbir dalam solat, apa yang kamu fikirkan? Kamu khusyuk, hati kamu hadir dengan Allah ataupun hati kamu hadir dengan dunia? Itu menjadi kayu ukur. Itu menjadi pengukur jiwamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kereta lebih sibuk dalam hati kamu yang hadir, kereta yang hadir, bermakna kedudukanmu adalah rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala penting dalam hidup kita, dan kita tidak mahu sibukkan hati kita dan fikiran kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam solat, dan ia boleh menjadi kayu pengukur. Solat menjadi kayu pengukur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak tahu bagaimana kedudukan Allah SWT dalam hati kita? Ulama kata lihat bagaimana kita menitik beratkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ni zat yang kita dah tak dapat capai, zat yang kita memang tak mampu untuk sampai, tak mampu untuk nak capai, untuk nak kenal sebenar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala kita tak dapat. Tapi kita dapat kenal Allah pertamanya melalui alam ni. Yang kedua melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Maka di situ akan membezakan. Lalu ianya menjadikan setiap persimpangan hidup kita ada dua jalan, satu jalan kejahatan, satu jalan kebaikan. Macam mana kita tahu jalan ni baik, jalan ni buruk? Iaitu dengan neraca syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam Allah SWT adalah perundangan Allah. Ianya adalah sesuatu yang sangat sacred. Syariat Allah sesuatu yang sangat sacred, sesuatu yang sangat suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menitik beratkan hukum hakam Allah dalam perniagaan kita, di dalam perkahwinan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam menguruskan kewangan kita, dalam kita bercampur dengan masyarakat, dalam kita deal dengan manusia lain, maka apabila kita pentingkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ adalah sejauh mana kedudukan Allah SWT dalam hati kita. Sebab Allah ni dia wujudnya tak bertempat, tak beruang. Tapi macam mana kita nak tahu hati kita ni ada Allah ke tak? Dilihat pula kepada sejauh mana dia dapat jaga perintah Allah dan bagaimana dia dapat jauhkan diri dia daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana dia dapat taat perintah Allah dan sejauh mana dia dapat tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya. Dan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya, itulah kedudukan diri dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Saya nampak dah tak ada. Baik. Soalan daripada Puan Misha. Bandin, bagaimana seorang wanita yang kehidupannya lebih dalam rumah tangga untuk berdamping dengan orang-orang soleh? Hati ini dahagakan ilmu dan didikan tetapi sangat limited. Paling tidak kuliah online sahaja. Okey. Pertamanya, seorang wanita dia boleh gunakan kuasa pujukan dia kepada suami dia. Pertamanya dia kena tawan suami dia. Kita kena tawan suami dia. Tawan hati suami supaya kita dah mula kena fikir untuk hadir majlis ilmu, kan? Kena sentiasa bincang bahawa kita atas dunia ni tak lama, kita akan tinggalkan dunia ni. Akhirnya apa yang kita kumpulkan kita akan tinggalkan, dan apa yang kita akan bawa, apa yang kita usahakan daripada amal rohani di atas dunia ini. Jadi kita kena sentiasa heart to heart talk dengan suami kita, face to face, hati ke hati, kalbu ke kalbu, ya. Dan daripada masa ke semasa, kalau dia perlu ambil masa, maka ambil masa untuk tawan hati suami, untuk pujuk, untuk rayu pada dia, tarik jiwa dia, bagi tahu kepentingan untuk hadir majlis ilmu dan sebagainya. Maka si isteri dia boleh tunjukkan minat dia yang mendalam kepada suami dia, supaya boleh jadi asbab isteri tadi, suami tadi dapat hidayah. Sebab suami dia tengok, isteri aku ni bersungguh nakkan majlis ilmu, aku ni masih terumbang ambing, aku masih terhuyung hayang dengan dunia ni, aku masih mabuk dalam dunia ni, malu aku, kan? Kan? Jadi bila isteri tunjukkan power of seduce, rayu dia, pujuk dia, pujuk dan pujuk. Sebab wanita dia sentiasa ada jalan untuk pujuk suami dia, kan? Untuk buat sesuatu perkara, kan? Tapi kalau perkara itu perkara dunia, dia jadi perkara dunia, kan? Kalau pujuk nak beli barang yang baik, maka dia jadi benda dunia. Alhamdulillah. Tapi apa kata gunakan kuasa pujukan tersebut untuk hal agama. Dah tiba masanya. Memang dah tiba masanya, kan? Lebih-lebih lagi untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Akhirnya kita kena bimbing mereka. Tanpa ilmu agama, bagaimana kita nak bimbing anak-anak kita dengan cara yang betul? Bagaimana kita nak tahu cara yang betul, bagaimana untuk apa yang nak diterapkan kepada anak-anak kita kalau kita sendiri tidak berilmu? Maka si isteri dia boleh pujuk suami dia. Katakan okey, suami dia mungkin masih belum bersedia lagi, ataupun mungkin dia ada masalah-masalah peribadi dia yang dia masih belum ada kesanggupan lagi untuk hadir majlis ilmu. Maka katakan dengan dia bahawa dia boleh, kalau tak dapat hadir majlis ilmu, dia pun dapat lihat majlis-majlis online yang sedang berlangsung. Baik, adapun kita perempuan, apabila dia tak mampu lagi untuk nak hadir, maka kita minta izin daripada dia untuk kita dapat hadir majlis-majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu yang berjalan, kita minta izin daripada dia untuk dia memahami. Kalau boleh kita dah settlekan apa tanggungjawab kita kepada suami kita. Jangan kita pergi, suami kita expect yang kita masak untuk dia, tapi kita tak masak untuk dia. Ini boleh jadi fitnah. Jadi apa yang kita patut tunaikan tanggungjawab kepada dia, kita tunaikan. Melainkan kalau ada kesefahaman, dia kata kalau kamu nak cari ilmu, kamu boleh teruskan. Makan, dia kata tak ada masalah, itu abang boleh uruskan sendiri. Kalau ada kesefahaman begitu, tidak mengapa, ya. Dan apabila si isteri dia menuntut ilmu, dia jangan memandang rendah kepada suami dia. Apabila dia menuntut ilmu, dia mula nampak asatizah. Apabila dia nampak ustaz-ustaz, jangan bandingkan ustaz-ustaz dengan suami dia, ya. Suami dia tetap suami dia, tetap mulia yang Allah Ta'ala pilih untuk sebagai pasangan hidup dia. Jangan mula rasa tawar dengan suami dia. Jangan mula pandang rendah sebab dia dah mula berilmu. Ini akan meningkatkan lagi ego. Kita nak berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi nanti jadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menuntut ilmu, kita catat, kita balik rumah, kita kongsi dengan suami kita. Bila kita kongsi dengan suami kita,
maka dia pun rasa sedap rasa belajar ilmu ni. Sedap rasa ini ilmu yang aku perlukan. Ini yang aku perlukan dalam hidup aku yang penuh pancaroba. Aku perlukan ilmu macam ni supaya hati aku tahu bagaimana untuk menyikapi dan juga untuk mendepani setiap situasi yang datang dalam hidup aku. Aku perlukan ilmu ini. Maka akan terjentik hati dia. Akan tersentap jiwa dia. Maka di situ boleh jadi asbab hidayat. Kita kongsi-kongsi catatan, dia kata, bang ni ustaz ni cakap ni. Jangan puji lebih-lebih ustaz tadi. Sebab suami pun dia ada perasaan. Jangan lupakan feeling daripada suami kita. Ya. Baik, jika seseorang itu suami dah izin dia untuk hadir majlis ilmu, tapi dia yang tak dapat hadir majlis ilmu sebab dia mungkin ada kekangan masa ataupun kerja ataupun komitmen-komitmen yang tertentu, dia sendiri tak dapat hadir majlis ilmu. Dia dapat hadir online. Maka dia juga boleh hadir majlis online dalam keadaan dia tidak mengabaikan tanggungjawab dia kepada suami dia. Ya. Dia tidak mengabaikan tanggungjawab dia kepada keluarga. Ya. Sebab ada perempuan yang apabila dia obses dengan majlis ilmu, dan itu adalah sesuatu yang baik, tapi dia mengabaikan tanggungjawab pada suami dia. Apabila dia obses sangat dengan seseorang ustaz ataupun sesuatu majlis ilmu dan sebagainya, hatta online, dia mula mengabaikan tanggungjawab dia pada rumah tangga, pada anak-anak. This shouldn't happen. Ini sepatutnya tidak berlaku. Seseorang yang betul-betul nakkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga perlu menjaga tanggungjawab apa yang berada di sekelilingnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh wanita, sekumpulan wanita. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami ni pergerakan kami limited. Pergerakan kami ni terhad lebih kepada rumah, lebih kepada rumah tangga, menguruskan hal ehwal domestik dalam rumah. Tapi suami-suami kami, orang-orang lelaki, mereka dapat berjihad, mereka dapat keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat berdakwah, mereka dapat pergi keluar kan. Kami terperuk dalam rumah kan. Macam mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikan apa yang berada dalam rumah kamu adalah jihad kamu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam lipat kain kan ada jihad kesabaran di situ. Jadikan ia jihad kesabaran, kamu banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menjadi jihad yang seseorang boleh meniti maqam kewalian Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia bersabar, dia membuat kerja rumah dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lipat kain saja-saja lipat kain, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia masak, bukan saja-saja dia masak, tapi dia masak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak zikrullah, tenggelam dalam zikrullah. Apabila dia lipat kain ni suatu kerja yang boring lah, kerja yang boring kan. Kerja yang penat, kerja yang letih kan. Kadang-kadang bertimbun, kadang sesak. Ya, kita rasa macam kehidupan kita ni adakah ini sahaja? Tak, Allah Subhanahu Wa Taala letak setiap manusia mempunyai peranan masing-masing. Ya, dengan dalam lipat kain tersebut, jika seseorang menjumpai itu ada jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka masa-masa yang digunakan untuk lipat kain, dia dapat dengar ceramah ataupun dia dapat berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lipat kain itu menjadi sesuatu yang menyeronokkan, sesuatu yang ringan, sesuatu yang sedap, sesuatu yang menambahkan lagi pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sedang lipat kain, dia dapat dengar ceramah di internet yang dapat tambahkan ilmu pengetahuan dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka lipat kain itu menjadi suatu medan untuk dia terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sambil sidai kain, dia dapat ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat fikir kebesaran Allah, dapat fikir keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hati kita yang sentiasa nakkan kepada perdampingan dengan orang-orang soleh, di situ sahaja sudah ada jalan di hati kita Allah letakkan kan. Walaupun kita tak dapat capai lagi, tapi kita percaya kepada ilmu-ilmu yang dibawa oleh wali-wali Allah, oleh orang-orang ahlullah, itu sahaja sudah jalan dan juga pintu untuk kita mencapai. Allah akan bukakan jalan, tapi kuncinya adalah kesabaran. Kuncinya bersabar dan berusaha, berikhtiar mencari jalan bagaimana cara yang terbaik untuk dapatkan bimbingan, untuk dapatkan ilmu-ilmu yang baik daripada ulama-ulama yang soleh, insya-Allah. Saya kira sampai di situ sahaja. Masa ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang, dan insya-Allah malam esok
selepas Isyak dan pukul 9 kita akan ada Jalsah Isnin Darul Mustabah, juga masih secara online di dalam page ini, yang akan membincangkan ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kita mulakan 3 ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, membimbing kita menuju kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kelazatan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah di dunia ini adalah kelazatan hidup, dan itu yang kita cari dan itu yang kita nak tuntut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cahayakan hati kita. Allah Taala menjadikan segala apa yang kita pandang di dunia ini adalah sebagai jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.